Sifat hasad dengki dan cemburu. Apa beza dua sifat ni? Baik, hasad dengki adalah satu perkara yang mana seseorang itu tidak boleh melihat orang lebih daripada dia. Dalam erti kata lain, bila mana Allah mengurniakan kepada seseorang mengurniakan kelebihan kepada seseorang, kita merasakan tidak senang hati melihat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu. Maka itu adalah sifat hasad dengki, yang mana kita tak boleh melihat orang lebih daripada kita. Dan cemburu adalah merupakan sebahagian sifat yang ada pada naluri manusia, di mana sifat cemburu ini boleh mendorong kita untuk menjadi ataupun berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya, apabila kita melihat kejayaan seseorang dan di situ kita cemburu dengan kejayaan seseorang itu, maka kita akan mengimprovekan diri kita lagi untuk menjadi seperti orang yang berjaya. Maka dari sudut ini, sifat cemburu ini adalah ada baiknya, kerana sifat cemburu ini dapat memberikan diri kita ini untuk menjadi yang lebih baik. Tetapi apabila sifat cemburu ini tidak dikawal oleh seseorang manusia, dan sifat cemburu ini akan boleh berubah menjadi satu sifat hasad dengki, yang mana akan menyakiti dan memudaratkan kepada orang lain. Makhluk yang pertama yang melakukan perbuatan sifat dengki ini adalah iblis laknatullah. Dan manusia yang pertama di dunia ini yang melakukan sifat dengki ini adalah peristiwa Qabil dan juga Habil, yang mana Qabil ini merasakan dengki terhadap saudara kandungnya iaitu Habil sehingga mencetuskan pembunuhan di antara mereka. Maka bahayanya sifat hasad dengki ini di dalam diri manusia. Salah satu sifat hasad dengki adalah disebabkan harta, yang mana seorang manusia ni dia mudah dengki dengan seseorang yang lebih berharta daripada dia. Contohnya dari segi perniagaan. Kalau kita tengok, bila ada seseorang itu berjaya dalam sesuatu bisnes dan tiba-tiba menjadi bankrupt, mungkin disebabkan oleh buatan orang, yang mana disebabkan oleh hasad dengki ni. Hasad ni juga boleh berlaku disebabkan oleh dengki dengan rupa paras yang cantik oleh seseorang. Maka akan timbullah rasa di dalam diri tu kedengkian apabila melihat diri orang lain lebih cantik daripadanya. Maka mungkin di situ disebabkan hasad dengki ni, disebabkan sifat hasad di dalam diri, mungkin akan boleh menyebabkan perbuatan-perbuatan yang syirik kepada Allah. Contohnya, sehingga kita merasakan ada seseorang itu tiba-tiba jatuh sakit. Mungkin disebabkan oleh disihir oleh pedengki ini. Sebab apa? Sebab dia ingin melihat dirinya dialah satu-satunya orang yang paling cantik di dalam dunia. Maka seseorang itu sanggup melakukan apa-apa sahaja untuk mendapatkan perhatian oleh orang lain. Manifestasi dengki ni datangnya daripada biasanya datangnya daripada bentuk yang negatif. Ada si berdengki yang melakukan fitnah. Ada yang si berdengki yang melakukan sihir. Dan paling dahsyat adalah sehingga ke tahap membunuh. Kalau kita tengok bahayanya sifat hasad dengki ni. Maka apa pengubat untuk kita menghindari daripada sifat-sifat hasad dengki ni? Untuk kita menghindari daripada hasad sifat dengki ni adalah kita menjadi seorang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, dan ada Allah mengurniakan kepada seseorang rupa paras yang cantik. Ada Allah mengurniakan kepada seseorang harta yang banyak ataupun kehidupan yang bahagia. Dan di sini kita perlu bersyukur dengan segala pemberian Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak mempunyai harta yang banyak, tetapi kita diberikan oleh Allah kesihatan yang baik. Maka di sini kita perlu sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Kerana bersyukurlah akan menjadikan kita kehidupan yang tenang, hati kita akan menjadi lebih tenang. Janganlah kita sibuk untuk menghabiskan masa untuk meneliti nikmat yang Allah bagikan kepada kita, tetapi kita lupa untuk bersyukur dengan pelbagai dan banyak sebenarnya nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Jadi berhentilah bersikap hasad dengki ni, yang mana sikap ni takkan merubah nasib diri kita sendiri. Bahkan
akan memberikan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Kerana sifat ni adalah sifat yang mana ingin sentiasa menjatuhkan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Di sini Allah telah menyampaikan bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan akan Allah balas. Maka sekiranya kita melakukan perbuatan yang baik, maka Allah akan membalas kita dengan perkara-perkara yang baik. Tapi sekiranya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat, maka Allah akan membalaskan kita dengan perkara-perkara yang buruk. Di sini saya ingin berkongsi satu doa yang mana untuk kita menghindari diri kita ini daripada sifat hasad dengki ini dalam diri kita sendiri. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-10, doa ini berbunyi, Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman terlebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, engkaulah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Semoga dengan doa ini, Allah sentiasa melindungi kita, Allah sentiasa menghindari kita daripada sifat-sifat dengki terhadap orang lain. Jadilah seorang manusia yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerana setiap manusia yang Allah jadikan ada keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Mungkin di pandangan manusia kita dilihat serba kekurangan, tetapi di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini dipandang dengan mempunyai pelbagai keistimewaan. Jadi hargailah apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah kita akan menjadi seorang hamba yang sentiasa tenang dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.